lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Baik, kali ini Cikgu nak kongsi video berkaitan dengan sejarah tingkatan 2. Tajuknya bab 3.3 Seni Bena. Jadi sebagai pengenalan, mari kita tengok apa maksud seni bena. Seni bena merupakan seni mereka bentuk sesuatu benaan. Jadi benaan-benaan ini mempunyai fungsinya yang tertentu. Jadi antara contoh seni bena yang ada di Kerajaan Alam Melayu ialah seni bena candi, perkapalan dan juga sistem pengairan. Jadi kita akan tengok satu persatu Kerajaan Alam Melayu. Yang pertama kita akan tengok Kerajaan Funan. Kerajaan Funan seni benanya adalah kapal besar. Jadi untuk seni bena kapal besar, Kerajaan Funan berjaya membina kapal besar yang boleh memuatkan sehingga 700 orang dan juga 1000 tan kargo barangan. Maksudnya kapal besar ini dia boleh memasukkan sehingga 700 orang dan berat barangannya ini untuk kapal besar ini adalah dalam 1000 tan kargo barangan. Yang kedua adalah perahu panjang. Jadi kalau kita tengok masyarakat Kerajaan Funan berjaya membina perahu panjang yang boleh membawa 100 orang penumpang. Jadi maksud di sini dari segi keseimbangannya ini adalah sangat-sangat penting. Jadi ini antara kemahiran yang ada oleh masyarakat Kerajaan Funan. Yang ketiga adalah sistem pengairan. Jadi Kerajaan Funan dia berjaya membina sistem pengairan di mana bertujuan untuk mengawal limpahan air, mengalirkan air masin keluar dari tanah pertanian. Yang terakhir, masyarakat Kerajaan Funan membina candi. Jadi seni bena candi ini tujuannya adalah untuk rumah ibadat, pusat pendidikan, pusat pertemuan masyarakat. Di antara contohnya adalah Candi Go Chai Ti di OCEO. Jadi mari kita tengok candinya ini. Jadi ini merupakan tinggalan binaan di tapak Candi Go Chai Ti di OCEO Kerajaan Funan. Jadi kalau pelajar berminat, satu hari nanti bolehlah pergi ke sana tengok. Kerajaan kedua adalah Kerajaan Angkor. Jadi Kerajaan Angkor ni dia terkenal dengan seni benanya iaitu beret. Beret ini berukuran 2 kali 8 km km. Jadi dia beret ini boleh menampung sehingga 30 juta meter padu air bagi tujuan disalurkan ke kawasan pertanian terutamanya sawah padi. Selain daripada beret, Kerajaan Angkor juga membina Angkor Wat dan juga Angkor Thom. Jadi kita tengok Angkor Wat. Angkor Wat ini dibina oleh Raja Suryawarman II pada abad ke-12 berkeluasan 208 hektar. Di mana menara utamanya ini di tengah-tengah candi sehingga 60 meter tinggi. Seterusnya adalah kapal. Kerajaan Angkor telah membina kapal bagi tujuan untuk perdagangan dan juga peperangan. Jadi kita tengok beret. Jadi kalau kita tengok beret adalah kawasan yang dibina oleh pemerintah untuk menampung air. Jadi kawasan berair adalah kawasan ini. Jadi inilah beret di mana di tengah-tengah itu merupakan pusat pemerintahannya. Kolam yang dibina untuk menyimpan air. Angkor Wat pula. Jadi ini adalah gambaran binaan Angkor Wat dari pandangan sisi lah. Jadi kalau kita tengok tujuan pembinaan Angkor Wat ini adalah untuk tujuan
beribadah, merupakan rumah ibadat lah. Okey, kapal. Kalau kita tengok, ini adalah ukiran kapal perang kerajaan Angkor yang terdapat di dinding Angkor Wat. Jadi cuba pelajar tengok di manakah kedudukan kapal. Okey, jadi kapal ini di sinilah. Okey, jadi kalau kita tengok sini ada dua kapal lah. Okey, di mana kalau kita tengok tujuannya adalah untuk peperangan. Okey, kerajaan seterusnya adalah kerajaan Champa. Di mana kerajaan Champa ini mereka membina candi. Di antaranya adalah kompleks candi di Lembah Misen dan juga Dong Duan serta Pong Nagar. Okay, jadi kalau kita tengok gambar, ini adalah candi Misen. Untuk kerajaan Sriwijaya pula, seni bina masyarakat kerajaan Sriwijaya adalah candi. Jadi candinya ini adalah candi Muara Takus dan juga candi Muara Jambi. Okey, selain daripada candi, terdapat juga pusat binaan kapal. Jadi maksudnya di sini kerajaan Sriwijaya menjadi pusat binaan kapal, di mana ini telah direkodkan oleh kerajaan China yang mencatatkan pada ketika itu Palembang merupakan pusat binaan kapal-kapal Melayu Kuala Lumpur yang besar. Okay, jadi kapal-kapal ini berlayar hingga pelabuhan Tongking dan Tenggara China. Okay, mari kita tengok pusat binaan kapal. Jadi kalau kita tengok yang ini merupakan ukiran di Tugu Bukit Siguntang. Okay, di mana dalam ukiran ini mempunyai gambaran kapal era kerajaan Sriwijaya. Okay, cuba pelajar cari di manakah kapal. Okay, jadi kalau kita tengok ada kapal besar dan juga ada kapal kecil. Okay, seterusnya kita tengok kerajaan Majapahit. Okey, seni bina kerajaan Majapahit adalah candi. Jadi antara candinya ini adalah Candi Tikus yang terletak di Jawa Timur dan juga Candi Cetor di Jawa Tengah. Okey, selain daripada candi, Majapahit juga terkenal dengan pembinaan pintu gerbang. Jadi antaranya adalah Gapura Ringgi Lawang, di mana pintu gerbang ini adalah laluan raja. Selain dari itu terdapat juga Gapura Bajang Ratu, di mana gapura ini merupakan pintu masuk dalam sebuah bangunan suci yang terdapat di Jawa Timur. Okey, seterusnya kita tengok candi yang dibina oleh masyarakat kerajaan Majapahit. Jadi ini adalah Candi Cetor yang terletak di Jawa Tengah. Baik, kita tengok kerajaan yang seterusnya adalah kerajaan Kedah Tua. Ya, jadi masyarakat kerajaan Kedah Tua mereka membina candi. Jadi antara candinya ini adalah untuk tujuan agama Hindu dan Buddha di Lembah Bujang. Jadi kalau kita tengok dia ada dua jenis candi mengikut agama. Jadi ada candi Buddha dan ada candi Hindu, di mana candi Hindu ini dipengaruhi oleh kerajaan Chola dari India. Jadi candi untuk agama Buddha adalah seperti candi di Bukit Kolas, candi di Bukit Pendiat dan juga candi di Bukit Meriam. Sementara untuk candi Hindu pula adalah candi Bukit Batu Pahat dan juga candi Bendang Dalam. Okay, selain daripada candi, masyarakat kerajaan Kedah Tua juga membina arca. Jadi arcanya ini dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Baik, ini adalah candi yang dibina oleh masyarakat Kedah Tua, iaitu Candi Batu Pahat. Seterusnya kita tengok kerajaan Ganggang Nagara. Okay, jadi Ganggang Nagara ini antara seni binanya adalah patung Buddha. Okay, di mana kalau kita tengok patung Buddha ini diperbuat daripada gangsa
setinggi 18 meter. Jadi patung ini dijumpai di Tanjung Rambutan. Okay, selain dari itu, terdapat juga patung Buddha yang lain di mana patung-patung ini dipengaruhi oleh kerajaan Gupta India. Okay, antaranya adalah yang dijumpai di Sungai Siput dan juga Pangkalan. Tahukah Anda Candi Borobudur? Okay, candi ini merupakan candi penganut Buddha yang terbesar di dunia. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan candi ini dibina pada abad ke-9 semasa pemerintahan Sailendra. Okay. Jadi kita tengok Candi Borobudur. Ini Candi Borobudur. Jadi kalau kita tengok candi ini dibina berbentuk gunung bersegi-segi. Okay, kemudian memiliki beberapa tingkat, bertingkat-tingkatlah candi ini. Okay, seterusnya di sebelah atas, di bagian atasnya ini, puncaknya ini terdapat stupa. Ya, jadi ini adalah stupa-stupa gambarnya ini. Jadi kalau kita tengok stupanya ini, di dalamnya ini terdapat patung Buddha. Okay, jadi terdapat 72 buah patung Buddha diletak di dalam stupa. Ya. Okay, jadi sebagai rumusan, masyarakat kerajaan alam Melayu ini mempunyai kebijaksanaan yang sangat tinggi. Okay? Jadi pada masa yang sama mereka ini sangat kreatif. Okay, jadi buktinya adalah melalui seni bina seperti candi, perkapalan dan juga sistem pengairan. Jadi semua ini merupakan khazanah sejarah kerajaan alam Melayu yang tidak boleh kita lupakan begitu sahaja. Okay, jadi kita perlu mewarisi apa yang ada. Kita perlu buat pemeliharaan dan juga pemuliharaan agar khazanah-khazanah ini dapat diwariskan kepada generasi yang seterusnya. Okay, baik, Cikgu rasa setakat itu saja perkongsian kita pada video kali ini. Okay, sekiranya pelajar rasa video ini bermanfaat pada anda, jangan lupa kongsi dengan rakan-rakan anda. Okay, bye.